أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Ayat 89 sampai 98 surah Al-Kahfi. Hampir-hampir 10 ayat. Nah. Alhamdulillah. Raja Zulqarnain sebagai hija yang kedua ataupun perangai yang kedua dia Allah Ta'ala takdir dalam hidup dia setelah dia pergi ke barat, pergi ke tempat matahari jatuh ataupun pergi ke negeri yang matahari jatuh. Dia berjumpa dengan dua kumpulan manusia, iaitunya kumpulan manusia yang kafir dan yang beriman. Ini sudah pun kita tahu dah marai. Hari ini ayat yang ke-89. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain, iaitunya pergi ke sebelah timur pula, sebelah matahari naik. Tak ada ayat katanya negeri mana. Duk tengok dalam tafsir pun, ulama tafsir pakai ayat katanya pergi ke sebelah negeri yang tidak ada negeri belum pada tu. Maknanya tempat matahari naik. Wallahu alam negeri mana, masa mana, tempat mana, di mana, tak ada ayat. Ayat 90 ni, sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada satu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Ya, kita tengok manusia duduk di sebelah timur tu, sebelah matahari naik, orang pasang tak ada tempat duduk. Jadi kena panah puak-puak ni. Supaya tak ada umuh, tak ada umuh nak duduk. Tak ada pohon kayu nak berlindung. Setengah ayat katanya
tak ada pakaian nak pakai. Orang pasal duduk, orang telanjang dan sebagainya. Apabila matahari terik panas, puak-puak ni masuk duduk dalam gua, berlindung dalam corong-corong bukit. Apabila matahari jatuh sebelah petang ataupun matahari mula teduh sikit, puak-puak dia pakat tubik, cari makan, kerja dan sebagainya. Ni Zulkarnain pergi ke sana ni, pergi tengok benda pelik. Tengok orang pasal tak serupa dengan manusia biasa. Wallahu alam pakaian pasal mana pada waktu tu. Ini kita pun tak tahu juga. Dan pimpinan Ar-Rahman dia terjemuhnya, setelah ia menuju ke timur dan sampai di sebuah negeri di daerah matahari terbit, ia dapati penduduknya hidup secara liar. Liar serupa dengan menatai tu. Hidup pasal tak kenal orang. Gitulah. Dan tidak ada sebarang bangunan di situ yang melindungi dari panas matahari. Mereka hanya tinggal di dalam gua. Tu gitu. Orang pasal tak ada arayat tham. Tak ada kemajuan. Tak ada buat kemajuan di atas muka bumi. Ni bila kita tengok yon dalam sejarah pun rakyat lagu tu lah. Ahli-ahli sejarah rakyat katanya, galiknya umumnya manusia ni adalah sejenis makhluk yang membina kemajuan. Dalam bahasa Arab dia panggil hadarah, tamadun, kemajuan. Tu tabiat manusia. Tapi kalau sekiranya manusia tak bina kemajuan, tak bina arayat tam, maka dikira katanya manusia tu jenis manusia yang tak suka bina kemajuan atas muka dunia. Tu jenis-jenis pasal jin. Kalau jin belum pada manusia ada di atas muka dunia, jin dia kerong dah dunia. Ni lah apabila kita ulur semula ngaji dalam suratul Baqarah, Tuhan royak kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, hei Muhammad, perintah royak kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ni khalifah. Gapo arti khalifah? Khalifah artinya pengganti Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala tak wakil dia di atas muka bumi untuk nak kerong jadi maju. Sebab umumnya manusia ni tabiat dia tabiat pasal maju, bukan pasal jin. Malaikat pun tanya Allah Ta'ala, bukan jawab mulut, tapi tanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, Tuhan nak jadi lagi ke jenis makhluk yang pasal buat kerosakan di atas muka bumi, gocoh pakai badai kalau kecek mudah-mudah. Sebab apa? Sebab malaikat dia duk perhati jin. Belum pada tu hewan manusia ni, jin duk kerong dah dunia. Tapi dunia ni tidak dimajukan oleh jin. Malaikat ada faham lagu tu, nak buat lagi ke? Malaikat puak-puak jin duk pakai gocoh sama sendiri. Akhir Tuhan katanya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan katanya, sesungguhnya aku lebih tahu gapo hak kamu tak tahu. We tahu kepada malaikat. Sebab jenis manusia ni bukan pasal jenis supaya jin dak. Alhamdulillah. Sebab tu jin ni tempat-tempat dia banyak dia duduk bukit. Bukit-bukit ni jalah. Tempat-tempat jin, tempat-tempat lop kau tu ke lop kau ni. Hak tulah manusia duk faham katanya. Ada cau tang. Apabila nak naik bukit nak gapo, hak pasal main dengan syirik-syirik, kena duk mitok ngetuk tu, mitok ngetuk ni. Mitok lah anak cucu selamat ni nak naik ni. Tak ada nak pergi khanak barang ni. Tapi nak pergi ambil apa ni, akar kayu ke, nawa ke, gotu ke gani. Hatu jalan lah kau tu. Duk main, duk tabik dengan jin dengan apa. Sebab bukit-bukit
adalah tempat kediaman, tempat duduk bagi jin. Kita tak tahu, tak nampak dia. Tapi dia cerak nampak kita. Ni jin pun ada hak Islam, ada hak kafir. Serupa dengan manusia, dia bining, dia beranak, dia ada pasal cara hidup dia. Tapi dia tak buat kemajuan serupa dengan manusia buat kemajuan di atas muka dunia. Ni Zulkarnain pergi ke sana, pergi tengok jenis manusia pasal tak maju. Hidup, kalau dah kita tengok zaman-zaman dulu ni, ada setengah-setengah sarak hadi. Dan orang pergi pukul satu pau, kumpulan manusia pasal tak baju. Tak ada kira tino jatuh. Dia hidup pasal itu dah. Dia tak ada malu apa ni. Hidup sama-sama pok dia. Nah, jatuh tino duk telanjang pergi mari. Orang pergi pukul gambar pun dia tak ada malu apa sebab dia hidup pasal dia dah. Ha tu manusia. Apa tah lagi? Hak ni kita balik kau tu. Balik lagi mana? Orang hak ada kemajuan, ada ngaji, ada ilmu, ada apa tapi duk telanjang. Ha. Apa kita nak kata gapo? Supaya mak Saleh. Nah, supaya orang putih. Hak pasal duduk telanjang. Minta maaf dah. Baju-baju dalam pun tak pakai, seluar dalam pun tak pakai, telanjang sama-sama pok dia. Bukan duduk di patah saja dak, duduk dalam kedai. Naik sika, naik mutu. Jalan gato, pakai pokok gambar pula. Ramai-ramai. Sebab apa? Sebab amnat duit. Orang wi duit kepada dia, upah dia. Wi telanjang, wak gatu, wak gani. Ha ni jalan belakang tu. Dia panggil klik huan kelab kepada tok tam. Cara hidup manusia yang serupa manusia tidak ada kemajuan. Ha ni sebab itulah Allah Taala wi pakai ye kepada kita ni. Nah tu herayat di dalam suratul A'raf. Wi kepada manusia pakai ye sebagai zinah. Zinah arti apa? Sebagai perhiasan. Tuhan royak pula walibasut taqwa zalika khair. Pakaian yang menunjukkan kamu takwa kepada Allah itu adalah lebih baik daripada pakaian yang kamu pakai pasal nak cur kat orang. Tujuan matlamat gapo kalau dah kita pakai pakaian tapi tubuh badan kita masih lagi orang boleh duk tengok. Hak inilah yang dikatakan orang-orang yang pasang pakai pakaian bogel. Bogel-bogel ni panggil po. Pakaian seksi tu. Ada kira tino jatuh. Allah Ta'ala wi kepada kita pakaian suruh kita tutup aurat kita. Tak siwi orang tengok rup rang. Apa? Reun rang kita. Bukan rup rang tak. Reun rang kita ni. Tubuh badan kita. Tapi kalau sekiranya orang duk pakai pakaian, orang masih lagi duk boleh tengok. Oh, yang ni tengok pakaian yang ketak doa weh. Hanilah Nabi rakyat di dalam hadis. Orang-orang tino yang pasang pakaian itu iaitunya kasiyatun ariyatun. Nah tu. Orang tino yang pakaian serupa dengan telanjang. Akhir sekali Nabi rakyat di dalam hadis la yajidna riha la yajid la yajidna rihal jannah wa inna rihal jannati la yujadu min masirati kadza wa kadza. Orang jenis pasang pakaian boga-boga popo seksi tu ni tak ada kira ni orang tino jatuh. Tapi Nabi cok-cong bagi orang-orang tino mereka itu tidak akan bahu-bahu syurga. Ha tengok. La yadkhulnal jannata. Mereka itu tidak akan masuk syurga, tidak akan bahu-bahu syurga. Dan bahu syurga ni jauh dia. Kalau kira dengan perjalanan ni, dalam hadis lain riwayat katanya 500 tahun jalan tu bahu dah sedap. Orang tino pasang pakai boga-boga, cokok tu cokok ni, masya-Allah. Sebab tu Nabi riwayat di dalam hadis lain, al-mutabarrijatu hunnal munafiqat. Orang tino pasal pakaian nak cok, uat com, gotu gani, tubuh badan dia orang boleh duk tengok. Hunnal munafiqat. Nabi katanya mereka lah orang munafik. Ha.
Sebab tu kita pun kena mikir cara hidup kita. Walaupun tu hari raya Zulkarnain, tapi bila kita kait dengan cara hidup yang ada pada zaman mana-mana zaman sekalipun, terutamanya di zaman kita ni, masya-Allah, yuk samai dekat-dekat dengan nak kiamat, yang Nabi ayat katanya kamu akan kembali serupa dengan orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu buat gapo? Nah, siapa akan masuk di dalam lebih jewok sekalipun. Tu Nabi ayat katanya kamu akan turut jejak langkah orang-orang zaman dahulu, sejeka demi sejeka, sehasta demi sehasta. Sehingga mereka itu masuk dalam lubang jewok sekalipun, kamu akan masuk juga. Sahabat Nabi pun tanya, Nabi, supaya orang Yahudi, orang Kristian ke? Nabi katanya, ya, kalau bukan puak-puak tu, siapa lagi kamu nak turut? Sebab itulah kita bosannya, kita orang Islam, tapi jejak langkah cara hidup kita, perangai kita, go-to-go ni semua tu nampak serupa dengan orang kafir, orang nak pergi kepada neraka. Wal-iyazubillah. Ni Zulkarnain pergi ke satu tempat, dia tengok orang pelik. Tu. Mari pula ayat yang ke-91. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah halnya, dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Dalam nota kaki 7. Yakni demikianlah hal Zulkarnain, ia bertindak kepada penduduk daerah timur itu secara adil sebagaimana yang dilakukannya kepada penduduk daerah barat. Maknanya dia buat serupa dengan orang hodok fang tawan tok. Hak kita ngaji, hak kita dengar dah kemarin. Dengan puak-puak hak tawan ok pun dia buat serupa. Maknanya dia seru kepada ajaran agama. Alhamdulillah, ni Zulkarnain. Nah, kita semua tak ada kira ni ada thumbnail kau tak ada thumbnail, kena turut jejak langkah Zulkarnain. Maknanya orang yang Allah Taala wi amnat, wi kuasa kepada dia, tapi dia guna kuasa pandai, adil, tawaduk, rendah diri dia. Dia tak angin dengan orang. Dia pergi seru dulu manusia, bukan katanya dia pergi khomheng, dia pergi khenak, dia pergi rapah, dia pergi gotu gani. Alhamdulillah, ni Raja Zulkarnain. Nah, Tuhan tak ada rayak katanya dia sebagai seorang nabi, tapi rayak dia sebagai orang yang diberi apa? Kuasa yang ada pada tangan dia. Alhamdulillah. Thumma atba'a sababa. Kita pergi sikit lagi dah. 2-3 minit lagi. Boleh jadi tak habis cerita ni, tapi penuh masa. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. Ini jalan yang ketiga, iaitunya setelah pergi dah tawan tok, tawan ok, mana lagi hak pergi di tengah-tengah. Nah, dalam tafsir pakar riwayat katanya tawan tok tu iaitunya benua Afrika. Wallahu alam negeri mana pun tak ada riwayat. Tapi sanitan katanya Zulkarnain pergi ke sebelah benua iaitunya Tawib Afrika. Hak sebelah timurnya dia pergi fang tawan ok sud. Tak tahu katanya negeri mana. Pergi jumpa, pergi tengok manusia pasal pelak saat ni. Tapi bila dia pergi dua dah, dia pergi pilih negara yang berada di tengah. Hak ni sanitan belaka ni, bukan katanya fantong dah supaya saya baca kemarin, iaitunya negeri yang berada di Rawang, Chuang, dua negeri iaitunya Azerbaijan dengan Armenia. Kalau kita tengok sekarang ni duduk di dia panggil Asia Klang. Kalau tengok dalam penti Asia Klang, duduk di bawah-bawah apa Sahabat Soviet. Ini manusia yang orang kecek di situ jari orang nak faham. Tapi Zulkarnain pergi pak tu, Zulkarnain reti. Dah tu hewi kepada dia, boleh reti, boleh muamalah dengan manusia. Begitulah. Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung,
ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Orang kecek pasal pelik. Zulkarnain bukan orang di situ, dan pada asalnya Zulkarnain pun agaknya susah dia nak pergi faham puak-puak ni kecek. Tapi Allah Ta'ala pisik kepada dia. Sebab tu bila kita kait, saya rayak kemarin ni, iaitunya seorang Nabi yang Allah Ta'ala pisik kepada dia, iaitunya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni sebagai seorang Nabi dan seorang raja, Tuhan pisik kepada dia sehingga dia faham nate-nate kecek. Siapa kau sumuk kecek ni Nabi Sulaiman faham. Sebab tu nama dalam satu surah dalam Quran iaitunya Suratul Namli. An-Naml artinya sumuk. Kalau seekor sumuk dia panggil namlatun. Itulah Tuhan raya ketika Nabi Sulaiman jalan dengan tentera dia, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Ada seekor sumuk, dia lahaung kepada puak-puak sumuk dia. Puak kita, masuklah dalam sarang, nanti Sulaiman jijak kepala puak kita. Tengok tu, sumuk kecek. Nabi Sulaiman tengok, Pak, Masya Allah, suka. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman tengok sumuk, dengar sumuk duk kecek, suka dia. Alhamdulillah, ni tu hawi kepada Nabi Sulaiman. Begitulah juga bila kita qiyah dengan Zulkarnain, dia pergi di satu tempat. InsyaAllah kita akan dengar esok pula gapo yang Nabi Sulaiman buat dengan kumpulan puak-puak yang duduk di tempat tu. InsyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.